Topik pertama, pengenalan kepada IoT, Internet of Things. Definisi IoT. IoT atau Internet of Things, dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai Internet Kebendaan. Adalah satu sambungan internet ke peranti fizikal, benda-benda yang fizikal dan ataupun objek sehari-harian kita lah. Dengan perkakasan seperti sensor, bot elektronik, sambungan internet, ianya boleh bersambung dan boleh berkomunikasi, bertukar data, berinteraksi dengan user ataupun pengguna melalui internet, dan mereka boleh dimonitor atau dikawal dari jauh. Ini sumber daripada Wikipedia. Secara mudahnya adalah IoT ataupun internet kebendaan ini adalah satu rangkaian perkakasan yang bersambung melalui sambungan internet, dan di antara perkakasan tersebut dan pengguna boleh berhubung dan boleh bertukar-tukar data lah, ataupun kita panggil sebagai exchange data. Right? Internet of Things ataupun internet kebendaan adalah antara rangkaian peranti fizikal, kenderaan peranti pintar, bangunan dan barang-barang lain yang diletakkan ataupun embedded ataupun dimasukkan dengan perkakasan elektronik, perisian, sensor, penggerak, actuator dan sambungan rangkaian internet, iaitu internet network, dan yang membolehkan objek-objek ini mengumpul dan bertukar data. Maknanya data tu boleh disimpan dan boleh bertukar ataupun boleh exchange. Kalau tengok gambar ni, ada sensor kelembapan tanah. Kemudian sensor ni akan berhubung melalui internet kepada hub ataupun sensor hub yang terdekat. Kemudian hub akan menghantar data kepada control center, dan kemudian control center akan menghidupkan actuator ataupun pump air di sini. So apabila tanah lembab, tanah kurang air, maka sensor akan sebagai input, memberi input kepada control center, dan control center akan membuat pump air berfungsi lah, on. Nampak tak? Berhubung menggunakan internet, rangkaian internet. Tapi yang tak baiknya, kalau tak ada rangkaian internet, kita tak boleh nak menghubungkan lah perkakasan-perkakasan ni, kalau kena ada internet. Ini konsep IoT seperti mana saya tunjuk tadi. So yang ini temperature detector sebagai input. Data tadi sensor akan pergi kepada center dia, kemudian dari center tu dia akan kontrol kepada satu perkakasan lain, dan perkakasan lain akan trigger, akan beri arahan kepada sprinkler untuk onkan output ataupun onkan pump air sprinkler ni lah. Ni contoh kalau detect ada benda panas lah, terbakar ke, right? Ni seperti contoh ni lah, rumah smart home lah. Kalau terbakar, sensor akan detect dan pump air akan dijalan. Alright, ini IoT stack ataupun peringkat-peringkat dalam teknologi IoT itulah. Physical things ataupun benda. Ini contoh lampu. Lampu boleh communicate dengan hub yang terdekat. Kemudian dia akan berhubung pula dengan IoT application. Jadi macam ada programming punya language, kemudian operasi apa yang dibuat, dan data akan disimpan ataupun di exchange lah. Maknanya benda, physical things, akan communicate dengan channel communication channel dan internet lah, dan sambung kepada IoT. Kenapa IoT ni penting? Ini penting untuk menyelesaikan masalah lah. IoT ni dia adalah teknologi baru, salah satu teknologi IR 4.0 lah. So IoT ni dah
masuk ke beberapa bidang lah, pertanian, pendidikan, keselamatan, kesihatan. So IoT digunakan dalam pelbagai bidang lah. Okay. Dan kebanyakan IoT ni kita boleh anggap sebagai perkakasan yang pintar lah. Okay, smart. Okay, macam smart watch, smart tag, smart home, okay, smart car, okay, smart smart spoon, contohlah smart agriculture, smart building. Okay, alright. Ini contoh dia. Ini IoT dalam penggunaan rumah, iaitu kita boleh panggil dia sebagai IoT smart home, yang mana boleh kita daripada phone kita boleh tahu suhu rumah, suhu bilik. Okay, kemudian kita boleh kontrol kita punya tingkap, kontrol kita punya lampu, kontrol kita punya kitchen appliance, kita TV, aircon, peti ais, okay, mesin basuh. Kemudian daripada security, CCTV, kunci garaj, pintu pagar rumah, lampu, semualah. Alright, semua dikawal dalam tangan kita lah. Okay. So seperti mana saya beritahu tadi, smart home, smart building, smart energy, okay, agriculture, smart agriculture, okay, logistik, home automation, smart city, bandar pintar kan. Okay, bandar pintar, okay, semua smart lah ni. Right. Contoh aplikasi IoT dalam kehidupan kita lah. Right. So benda-benda semua ni, lampu, peti ais, inilah perkakasan-perkakasan benda yang boleh kita sambung kepada internet dan kita boleh kawal. Itulah teknologi IoT. Okay, contoh ni peti ais ataupun refrigerator kita ni. So kalau benda tu dah habis tamat tempoh ke, ataupun ada orang buka peti ais kita ke, ataupun telur kita dah habis, so maklumat-maklumat tu akan diberi kepada kita melalui makluman tu diberi kepada kita lah. So smart lah, smart peti ais kan. Okay. Ini smart city. Okay, smart city melibatkan mungkin parking, berapa banyak parking yang available, so pengguna tak perlu nak pusing-pusing cari itu. Okay, smart water quality. Okay, kalau ada pencemaran ke, okay, makluman tu beri kepada majlis bandaran. Okay, smart energy. Okay, ada lagi smart building. Okay, kalau ada jalan berlubang ke, okay, maknanya ada sensor ke, ada ataupun ada benda yang boleh sebagai input kepada lokal tu lah untuk ambil tindakan. Okay. Ini adalah contoh pada agriculture ataupun pertanian. Okay, contoh air kurang ataupun pokok dah buah dah sesuai untuk tuai, mungkin perlu baja. So sensor-sensor ni akan sebagai input lah kepada sistem IoT, dan internet sebagai perantara. So aplikasi ni akan onkan lampu ataupun onkan air, untuk baja, okay, onkan detect buah boleh dipetik, dituai. Okay, semua ni dalam idea smart agriculture lah. Alright, ni seterusnya petani sekarang dah boleh pantau dia punya ladang secara real time. Okay, terkini masa ni lah, masa sebenar. Okay, apa-apa yang berlaku, sensor akan sebagai input, dan daripada situ input dan sensor akan hantar melalui hub yang terdekat, internet hub yang terdekat, kemudian kepada sistem, dan sistem akan hantar maklumat kepada petani. Ini contoh smart building. Okay, smart building, kalau suhu tu bilik tu penuh dengan orang, okay, dia akan onkan rendahkan lagi suhu aircon, sebab suhu terlampau panas kan. So kalau tak ada orang, dia akan rendahkan kuasa aircon. Kemudian ada sensor motion. Kalau tak ada orang, tiba-tiba ada orang masuk ke, ada pencuri ke, penceroboh ke, so dia akan detect lah. Okay, sensor motion. Ada gas
ada gas detection. Okay, gas detection untuk ni lah, kalau ada kebocoran gas, makluman tu kepada mungkin kepada bomber ke ada pada penghuni rumah tu. Okay, kemudian ada smoke detection, okay, carbon detection, okay, lift, okay, smart lift ke kan, okay. Itu smart building ya. Alright, kemudian untuk kesihatan, okay, doktor boleh pantau pesakit daripada rumah je. So kurang sikit penggunaan katil di hospital kan. So maknanya kita kena pakai sensor lah, sensor untuk EMG, EEG, ECG kan, termometer, so motion semua boleh pantau punya pergerakan kita, kesihatan kita daripada rumah. Okay, smart health healthcare. Right, kemudian untuk logistik, okay, barang tu sampai bila, semua di track dengan ni lah, dengan okay, cabaran untuk build up IoT dalam kita punya persekitaran ni kan, dalam kita punya culture kita, dalam kita punya suasana sekarang ni lah. Satu, high investment cost lah, cost yang tinggi lah. Kemudian daripada keselamatan, okay, benda tu reliable tak untuk selamat tak benda tu. Okay, kemudian teknologi infrastruktur lah, sebab pakai internet, so connectivity tu perlu sentiasa ada, perlu sentiasa ada kat situ lah. So untuk maintain dia punya teknologi tu supaya boleh berfungsi. Okay, dari segi komunikasi, untuk komunikasi tu yang tadilah kita boleh katakan tadilah capaian internet di kawasan yang luar bandar ke kan, macam mana pula. Okay, kalau bandar tu of course lah memang dah ada. Kalau luar bandar, jauh sikit daripada bandar tu macam mana. So melibatkan investment cost yang tinggi, penerimaan teknologi lagi, tu cabaran lah. So benda ni akan sikit demi sikit lah. Okay, ini contoh perkakasan yang menggunakan IoT. Contoh ni smart plug, so kita boleh pantau penggunaan plug energi kita. Okay, power saving. Okay, ini smart meter. Ini untuk smart meter untuk inilah smart meter untuk kita punya bekalan elektrik lah. So kalau ada benda ni, so tak perlulah orang datang untuk check bill lah. So bill semua akan dihantar secara smart ni sebagai input, sensor ni akan detect, bagi ke cloud, angkat ke cloud, kemudian cloud hantar ke server TNB, kemudian server TNB tu akan maklumkan lah, okay, berapa bayaran bulanan yang kita dapat lah pada bulan tu. Okay, tu smart meter lah. Right. Okay, smart parking, okay, maknanya kalau ada kosong, so kita tak perlulah nak pusing-pusing. So bila ada parking kosong, kita tengok je lah lampu tu, kalau hijau, okay. Kalau kereta keluar, mana parking kosong, lampu hijau. Kalau ada kereta merah kan, so bilangan tu di count lah, dikira lah. So okay, ada sensor. Okay. Sensor ni menilai ketinggian lah, ketinggian. Okay, ini untuk pengesan banjir. Kalau jarak antara paras air tu dah melebihi certain amount, so dianggap banjir. So data tu akan dihantar melalui router, dan router tu hantar kepada server lah. Server akan maklumkan kepada pihak berkuasa lah. Alright, ni smart light dimmer. Okay, menggunakan phone yang kita control phone. Itu untuk pembelajaran. Okay, ni contoh untuk kita buat projek keselamatan menggunakan motion sensor, PIR, dan lampu dengan kamera. Right. Kalau dia ada sensor ni mengesan pergerakan di hadapan dia, dia akan tangkap gambar lah, dan mungkin gambar ni dihantar kepada user, pengguna, melalui email ke ataupun melalui Telegram, WhatsApp ke lah. Kemudian watering simple project. Okay, ni untuk kalau tanah tu kering, sensor akan bagi input lah, tanah kering. So
dihantar kepada Raspberry Pi. Raspberry Pi akan onkan relay dan pumpkan air. So dalam certain masa lah, contoh 5 saat di pump air, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tanah dah basah. So bila tanah dah basah, sensor akan detect dah basah. Okey, kemudian Raspberry Pi akan tutupkan pump melalui relay. Okey, okay, kemudian untuk cat feeder, makanan kucing, mungkin satu dia boleh buat timing ataupun sensor. Bila kucing dekat dia akan buka dia punya motor tu, dia akan jatuhkan makanan kucing. Okey, ada banyak cara lah, guna sensor ataupun guna timer. So ini untuk switch lighting. Switch lighting ni maksudnya kalau kita gelap dia akan on, okey. Bila cerah dia akan off lah. Untuk face recognition, untuk detect muka lah, detect muka. Okay, so bila contohlah kita nak masuk rumah, dia detect muka kita, okay, rumah terbuka, itulah. Right. Ini contoh rain alert. Hujan je dia akan berbunyi dan mungkin dia bagi tahu kepada user. Okay, user boleh onkan motor, tarik ampaian baju. Ini flame detection, kalau detect kebakaran api, dia akan mungkin bagi mesej kepada pengguna ataupun buzzer on ke. Okay. Ini contoh sensor-sensor lah. Yang benda sensor-sensor yang kita letak pada benda perkakasan yang tak ada sambungan internet. Contoh macam macam bekas air ke, ataupun macam pasu bunga ke. Contohlah sensor tu kena letak pada tu. Okay. Ini contoh sensor untuk humidity, kelembapan dan suhu. So kita letak di kawasan rumah bilik ke, dengan satu set Raspberry Pi. So nanti akan detect, mungkin Raspberry Pi itu akan hantar mesej kepada user. Okay. Contoh sensor dan penggunaan dia. Okay. Ini LDR sensor untuk sunlight light dependent resistant. Ni kalau macam kita sensor ni, kalau kita letak, kita tutup dia akan trigger lah. Contohnya macam lampu jalan kan, kalau dia terang siang dia akan tutup lah, kalau malam dia akan menyalakan lampu lah. So dia sebagai input dia. Okay, ni sensor untuk nak switch on lampu kan, switch on lampu. Okay, using LDR. Okay, yang tadi lah. Okay, sound sensor. Okay, ini untuk sound sensor. Untuk sound sensor, so bila kita ada bunyi, dia akan trigger lah. Mungkin boleh sambungkan dengan lampu ke, tepuk dia akan menyala. Okay, tepuk sekali lagi dia akan tutup. Inilah dia punya penggunaan dia. Right. Ini bukan sound sensor, ini adalah GPS. Okay, ini ada silap sikit ni, bukan sound sensor, ini adalah GPS. Okay, nak tahulah kedudukan kita kat mana. Okay, dia buat tracking ni lah, GPS track.